Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton Kalam Seni, sebuah program kita menghimpunkan tokoh-tokoh seni yang telah membawa negara di mata dunia. Mereka memberi sumbangan yang besar mengikut kepakaran mereka dan dengan harapan generasi-generasi akan datang akan terus menghargai jasa-jasa mereka. Tetamu kita pada hari ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa orangnya. Ada orang menyebut behind a successful man, there's a woman. Tetapi kisah ini berbeza. Behind the success of Raihan, there's a man. Beliau pernah membawa kumpulan Raihan membuat persembahan di hadapan Putra Charles dan membawa Raihan membuat persembahan di Singapura dengan penonton melebihi 12,000 orang, dikatakan melebihi konsert Michael Jackson. Dan beliau juga antara orang penting di sebalik filem Islamik pertama Malaysia, iaitu Syukur 21. Itulah dia, the one and only Farihin Abdul Fattah. Bersama dalam Kalam Seni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Farihin Abdul Fattah. Lama kita tak jumpa, bang. 4 tahun sekali ke 8 tahun sekali? Tak ada, 12. Bang. Masya Allah, sihat. Alhamdulillah. Okey, kita banyak nak sembang hari ni, tapi sebelum tu kita nak bagi para penonton tahu bagaimana Farihin Abdul Fattah dulu di Singapura ada band, ada kugiran di situ. Apa ceritanya, bang? Nak cerita sekarang ke? Cerita sekarang. Ke nak minum dulu? Minum kita cerita lain. Apa cerita masa tu? Zaman gelap lah, cerita zaman malu lah. Gelap Ni zaman Amin, bukan Amin. Amin. Zaman Amin. Buta. Masa tu ya. abang ada band sendiri ke macam mana? Ada band. Setelah kita grow up di Singapura dulu, kita sekolah siang, sekolah macam biasa. Lepas tu sekolah agama. Dalam macam sini ada sekolah agama part time sekolah. Jadi kita buat macam tu. Jadi kita kelas Quran pun kita ambil, kelas muzik pun kita ambil. Bila umur 15, pergelutan berlaku kan. Siapa yang menang ketika tu lah. Jadi di mana tempat keseronokannya yang lebih menggamit keseronokan, mengambil orang apresiasi orang lebih muzik lah. Sebab saya tiap-tiap minggu memang kita main majlis kahwin daripada umur 13 saya dah mula, 13, 14, 15 majlis kahwin mingguan. Lepas tu berjanji pun ikut juga. Oh, zanji ikut juga? Ikut juga. Tapi berjanji ni kadang-kadang lama-lama dia slack lah. Pasal waktu tu orang tua baca, dia punya pace memang kita kena sabarlah. Wabadu aku lapar. Macam cepatlah kan. Kan, jadi kita bila kita band main band orang kahwin, biasa musician ni sentiasa ada makanan dekat tempat dia. Heaven lah. Kan. Lepas tu orang request lagu. Lepas tu masa kita kecil umur 13 betul. Jadi bila orang tengok ada budak kecil main keyboard, lepas tu menyanyi pula. Jadi budak mak-mak sukalah. Budak-budak kan. Jadi kita adalah ni. Jadi daripada itu bila dah tapak itu kita bermula, dia mulalah tapak-tapak lain pula. Dia bukalah ruang-ruang pentas lain pula. Pentas tapak berpindah berhijrah ke Malaysia ni umur 21 ya? 21. Apa yang menyebabkan aku berubah, aku nak ke Malaysia? Bye-bye Singapura. Sebab saya punya kira jangka masa perkembangan muzik tu 3 tahun tu terlalu cepat. Cepat tu maksudnya daripada progres daripada tadi band orang kahwin, band pertandingan, band konsert, band club. Lepas tu saya masuk dalam saya buat di Singapura ada Music and Drama Company Singapore Armed Forces. Macam sini kan ada tentera, ada band angkatan dia. Drama dan muzik kan. Jadi 2 tahun saya kat sana. Yang itu pun paling sibuk. Dalam tentera pun kita perform, di luar pun kita perform, malam perform. Jadi kemuncak kesibukan, kemuncak apa kata orang, masalah di situlah. 3 tahun yang akhir itu. Jadi selepas tu saya buat keputusan untuk saya teringat kampung baru kampung saya. Oh, kampung saya.
Kecil-kecil pun dalam umur-umur yang tu pun saya Pergi selalu Kampung Baru. travel naik kereta api seorang-seorang pergi Kampung Baru. Jadi saya teringat Kampung Baru, saya ingat saya kena berhijrah dan cuba lihat circle-circle barulah. Sebab yelah, saya pun ada fahaman begini, kalau kita stick dalam satu circle tu, nak berubah ni payah sikit. Dia kena ada circle baru. So new challenge, new surroundings. New surrounding. Adakah ketika itu terdetik untuk bukan hanya berhijrah negara tapi berhijrah sikap, akhlak, cara hidup? Sebenarnya itu dia punya intention first, tapi untuk masih nak untuk ada sedikit comfort zone, adalah nak bersandarkan pada saudara mara juga. Ada juga. Bukanlah hijrah kalau yang heroik, hijrah sendiri-sendiri di tanah kalau boleh kering kontang. Itu legend lah, itu legend lah. Gersang, itu legend. Tapi ni hijrah, nak hijrah, cari hijrah rohani tetapi tetap ada dekat dengan saudara mara lah. Just in case anything, kita ada tempat yang kita boleh sandarkan. Okey, saya sebenarnya nak tanya especially pasal The Zik, Nada Murni, lepas tu abang dah terlibat dengan gerakan dakwah dulu kan. Apa ke benda tu saya rasa macam pelik pula duk sembang lama kat sini bang. Yang kita Ada tempat lagi syok tak? boleh. Sini satu Puan Amerika, bukan tempat saya tapi ini tempat yang kita sedang buat program apa yang kita panggil The Orphan Nation. I see. Kita bekerjasama dengan Jack Ma Academy ni, Jawi Equestrian Martial Arts. Kumpulan ini yang dipimpin oleh Cikgu Azham ni, dia orang mengkhususkan latihan memanah berkuda. Oh, patutlah saya nampak ada Oh, jadi alat manah ni. Jadi saya ni dulu lagi ada intention untuk kita nak groom anak-anak yatim, yang mana kita tahu anak yatim ni kebanyakan bila kita tengok dia orang punya situasi di tempat masing-masing agak comfortable, 5 star lah. Jadi dan di tempat masing-masing pun ada dipanggil the problematic ones, orang yang bermasalah. Sebenarnya tidak masalah sebab dia orang ni suka fikir di luar kotak kan. Dia akai sikit. Agai sikit. Jadi kita ambil select few daripada 20 lebih ni, select dapat 5. Jadi kita sedang menjalankan kursus ini di sinilah. Sebab itu bila kemarin telefon nak interview di rumah, saya kata rumah saya buat masa ni di sinilah. Jadi tempat yang selesa untuk kita sembang di mana bang? Mari. Jom. Kita. Okey bang. Hui, dia pilih tempat nampak adik-adik kita mana? Masya-Allah. Kebetulan diorang ada sesi kan latihan. So, apa kita pun nak curi-curi pandang juga. Tengok macam mana kan. Saya pun kena pandang-pandang juga. Tapi insya-Allah dia ke sana jelah. Alhamdulillah. Tapi dia orang ni satu tarbiyah, dan cakap pasal tarbiyah bang, bila abang masuk Malaysia, bila abang berhijrah, saya nak sentuh sikit bila abang menyertai kumpulan Arkam. Tapi kita tak boleh nafi ada juga kebaikan yang mereka buat yang membawa kepada hijrah Abang Farihin. Apa tarbiyah paling abang takkan lupalah semasa dia dalam Arkam? Di antara sebab yang saya ada intention untuk hijrah juga adalah sebabkan Arkam. Sebab sebelum saya buat keputusan untuk berpindah ke Kuala Lumpur, di Singapura ada gerakan-gerakan Arkam secara kecil-kecilan yang masuk melalui belia-belia masjid. Di perumahan saya ada satu masjid panggil Masjid Mujahidin. Di Queenstown lah, tempat arwah ibu saya membesar di situ. Jadi kita aktif juga dengan belia masjid ketika itu. Tadi saya sebut kita aktif juga dengan berjanji, kita aktif juga dengan band. Belia masjid pun aktif juga. Macam-macam kan, sebab dekat perumahan karya kita. Aktif lah. Jadi di situ ada pergerakan ekonomi belia. Jadi bila pergerakan ekonomi belia masjid, saya tengok ada chili sauce Arkam, ada ini, ada ini. Dah ada ketika tu. Itu bayangkan tahun 86, 86. Dah ada rangkaian bisnes. Rangkaian yang chili sauce Arkam daripada Johor ketika tu. Jadi belia-belia masjid bawa masuk semua. Termasuk dia punya kicap apa semua, sabun, benda-benda. Jadi kita bila tengok ada logo orang Islam. Bayangkan zaman tu yang ada cuma di Malaysia mungkin ubat gigi zaitun yang ada tulisan Jawi. Benda ni mempengaruhi kita punya spirit kan. Jadi kita tengok, ada sabun orang Islam. Di Singapura apa pilihan kita agak zaman itu zaman 86 mana ada sabun yang kata halalan thayyibat. Sekarang semua dah ada lah suci, kempen-kempen bersih dan suci. Dulu tak ada. Jadi bila ada benda tu, walaupun wangi tak seberapa, kualiti tak seberapa, tapi kita rasa bila kita ada kebersamaan. Jadi saya nampak
ini satu gerakan yang baik membangun ekonomi, dan satu lagi ialah budaya. Dapat saya tengok pamphlet Arkam kan, tengok diorang buat apa, ada rakaman, ada ini. Saya ada ruang untuk saya sumbang lah kalau saya ikut. Nampak gaya macam cantik Ya, macam cantik. Itu yang saya mula langkah tu, berhijrah. Dan bila abang berada dalam Arkam, abang terlibat dengan OVA. Dan saya antara manusia yang beli kaset RM9 tu. Daripada situlah saya kenal Nada Murni, The Zik, apa lagi, banyak lah kan. So bagaimana abang mula membangunkan OVA Production ni dan mengenali Nada Murni, The Zik? Okey, ketika saya masuk awal-awal pengajian-pengajian fardu ain tu diwajibkan, of course, dikompletkan fardu ain tu. Dan di samping tu tambahan-tambahan tu seperti terjun ke lapangan lah. Dakwah lapangan lah. Jual majalah, distribute pamphlet, jual chili sauce, jual apa, tak kisahlah. Ikut masing-masing punya kreativiti. Dan kebetulan ketika itu belum lagi namanya OVA Production, tapi tidak ada nama studio pun. Masa itu pun belum ada studio yang betul. Jadi masa itu diorang bermula pun dengan rakaman 4-track Tascam, saya ingat lagi. Dia tekan. Jadi ketika itu OVA dipimpin oleh Cik Abdul Wahab Yusof yang dulu pernah jadi EMI Mi Orang Kuat. Cik Wahab. Cik Wahab Telaga Biru lah. Toke Telaga Biru. Dulu jadi dia yang tawarkan saya. Dia kata, kamu boleh buat sesuatu kan dengan nasyid ni untuk diprogreskan jadi lebih harmoni apa semua. Saya kata saya cubalah. Memang saya berminat. Jadi projek pertama Asmaul Husna. Dan untuk makluman para penonton, Asmaul Husna versi yang kita duk nyanyi sekarang, Nas'aluka ya man huwallah, inilah antara orang kuat yang idea abang Farid ni. Ya man huwallahu allazi la ketika itu terinspirasi daripada versi asal yang daripada Mesir tu, yang dikatakan versi Ikhwanul Muslimin. Wallahu alam, tapi saya didengarkan. Jadi saya impress ketika itu dengan cara penyusunan vokal dan harmoninya. Sebab kita masa sebelum itu kan kita dalam band, performance apa semua, memang kita biasalah asal buat suara harmoni kita akan arrange lah. Dan saya kebetulan memang banyak vocal arrangement zaman-zaman di tentera ke, sebelum tu di majlis jadi band orang kahwin. Memang makanan lagi. Memang ketika itulah kan memang makanan harian lah, latih-latih tu kan. Jadi bila kita dapat peluang dengar tu, masa tu saya kata, wah ini luar biasa ni cara penyusunan tu. Ketika tu saya pun dah macam viral pasar malam apa semua, betul, yang harga RM4. Dan ketika bermulanya Raihan kemudiannya 10 tahun kemudian pun masih orang cari Asmaul Husna tu. Padahal side A, side B sama je. Lepas lagu ni ulang. Dia orang dah buat sebelum tu, sebelum saya terlibat dia orang dah buat. Malam Puisi Islam dah buat, dengan laser dah buat. Lampu semua dah pakai serban betul kristal kat tengah ni. Jadi saya masuk kira kita value add je. Value add. Jadi selepas itu baru buat, bila Raihan dah mula meletus, dah mula rakam, datang pula Nada Murni. So ada perbincangan. So masa tu Hijaz tak beranak lagi. Robbani masih sepenuhnya. Okey, maknanya Nada Murni itulah Robbani. Asalnya. Robbani belum lagi beranak Hijaz kan. Jadi ketika tu grup dah besar, adalah perbincangan di balik tabir. Ketika itu Cik Wahab masih lagi dalam keadaan dia suka hidup simple dia. Masa tu dia bawa limo. Sebelum Telaga Biru ni semua, dia bawa limousin. Damai kan, dia tak nak benda-benda ni semua, dia tak nak. Saya sama cakap dia, Cik Wahab, kalau Cik Wahab sudi, sebenarnya saya mohon Cik Wahab boleh tak jadi pengurus Raihan. But saya nak share pekerjaan ni supaya kita tak pening sendiri kan. Ya, betul. Ana macam ni okeylah Farid, Ana cukup lah. Tapi benda tu berubah bila apa? Bila anugerah AIM yang pertama. Alhamdulillah, dia terbuka hati. Dia nampak rupanya dakwah ni lebih besar kerja, lagi banyak kerja. Betul. Banyak peluang dan ruang. Ruang dan banyak kerja lagi. Ini baru pertama. Okey, pemenang
bagi persembahan vokal berkumpulan terbaik di dalam album. Artis yang selalu tersenyum, Raihan dengan albumnya Senyum. Jadi ketika itulah baru hati dia ni, dan dia pun urus hijaz bawah Telaga Biru dan ambil lah 4-5 orang keluar pada Rabbani yang besar. Kau lihat 18 orang ke apa? Ya, betul. Kan? Masa tu Abang Munir dengan Arwah Asri satu grup bersama dan Murni. Betul, Rabbani pun masih lagi tu. Jadi bila keluar tu 18 masih 13 lagi. Dan selain daripada Raihan yang masih lagi belum dapat ditandingi album paling laris dijual di dalam sejarah Malaysia, ada juga sejarah yang tercipta apabila Raihan buat persembahan di hadapan Putera Charles. Ya. Dan persembahan tak silap di Singapura tahun 97 ke yang dihadiri 12,000 penonton, dikatakan melebihi audiens konsert Michael Jackson. Adakah abang di sebalik tabir orang bertanggungjawab ke atas semua itu? Saya mengaku. Bertanggungjawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi maksudnya 90 first yang tu dulu yang persembahan dipanggil Commonwealth Meet Cogem. Cogem. Dia antara 13 negara lah. Jadi salah satu negara Malaysia yang nak cerita sebenarnya apa yang berlaku di Edinburgh, Scotland. Ketika persembahan hanya 2 lagu je. Kita bersaing dengan Afrika yang penuh meriah, yang penuh percussion, macam-macam lah. Yang muka bertore-tore semua kan, daripada Australia macam dia buat sarkis atas pentas. Oh dahsyat. Blok. Raihan cuma 2 lagu tegak berdiri dengan percussion. Tapi 2 lagu tu puji-pujian dengan selawat. Yang rancak sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita ni lagu puji-pujian dengan dua-dua standing ovation. Jadi yang kuasa menggerak tu, ketika itu kita saksi di mata, kuasa menggerakkan tu Allah lah. Maka bangunlah punggung masing-masing daripada 90% non Muslim. Habis persembahan, Putera Charles datang belakang pentas. Dia pegang kombang. Kita bawa kombang. Dia kata dia tak tahu macam mana dia nak communicate lah, Jadi kita panggil Your Highness. No, just call me sir. Panggil aku sir je. Tuan lah, panggil tuan. Jadi kata kopi ni sama macam Irish drums. Dia nak relate dengan, maksudnya dia nak relate dengan budaya yang dia faham. Dia nak connect. Dia nak connect. Lepas tu dia cakap satu perkara, kata, korang ni lebih hot daripada Spice Girls lah. Oh, seriously? Dia punya perkataan layman dia. Masa tu, zaman tu Spice Girls lah. Spice Girls, Backstreet Boys, semua benda. Iconic Spice Girls lah. Spice Girls lah, di UK masa tu, yes. Di dunia, fenomena. Di dunia. Spice Girls fenomena. Jadi dia cakap, korang ni lebih hot daripada Spice Girls lah. Wow. Hot bahasa dia lah. Bermakna impact yang dia dapat daripada 2 persembahan yang tegak tu. Tapi saya yakin ialah rohaninya, sebab Allah memang ialah kerja dia, kerja Allah lah. Dia menyebut kalimah Allah. Kalimah Allah dan selawatan Nabi itu. Okey, satu lagi yang saya nak tanya juga, bila lahirnya filem Islamik yang bernama Syukur 21. Saya masa tu sanggup pergi KL. Nak tengok Syukur 21. Idea siapa? Masa tu di mana? Saya duduk Kelantan. Naik bah. Pergi KL. Allah, nak tengok Dan tak pernah tengok movie, bang. Okey, dia inspirasi daripada naskah yang ditulis oleh Yang Berbahagia Ustaz Fahrul Makjui. Ustaz Fahrul, Masya Allah. Dia ada satu antologi beberapa cerpen yang tajuknya Darul Taqwa 2021. Oh, itu asalnya. Okay. Dan setelah berbincang dengan beliau, awalnya saya mohon izin untuk mengekstrak kisah. Kalau ambil sebiji, nanti nampak macam kenapa arkam sangat. Ya, faham. Sebab cerpen tu dibuat ketika dia dalam arkam. Of course, segi vision dia, ini kehendak hati orang-orang yang merindui kedamaian lah. Melihat masa mendatang ni, bagaimana kalau masyarakat orang bertakwa macam mana. Macam mana diorang. Jadi gambaran-gambar itu sangat dia base kepada ayat Allah apa, law annal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk satu tempat itu beriman dan bertakwa, maka dibuka
seluas-luasnya rezeki daripada langit dan bumi. Betul, betul. Masya-Allah. Itu yang naik bulu rumah. Tak betul, maksudnya membenarkan. Jadi cerpen itu sebenarnya dia ialah seolah-olah dia rumusan atau khulasah daripada ayat yang Ustaz baca tadi. Sebelum kita tengok anak-anak kita memanah ni, bagaimana Abang Farihin merumuskan pengalaman di dalam industri dan juga dakwah? Soalan tu je saya dah macam mencabar tak soalan saya? Merumuskan Mencabar tak soalan saya, bang? Soalan tu macam mana nak rumuskan? Kita syukur, yang paling kita syukur kerana Allah memberi kita peluang untuk apa kata orang meniti atas jalan ini. Jalan ini maksudnya jalan yang kita yakini ini jalan yang orang-orang dulu tempuh tapi dalam premis yang berbeza. Cabaran berbeza. Tapi yang zaman cukup mencabar ni Allah pun la yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti begitulah. Kita rasa berat menanggung, sebanyak itulah ganjaran-ganjaran ataupun pahala kesabaran-kesabaran akan diberi mengikut masing-masing lah. Jadi apa yang saya tempuh, alhamdulillah, pendedahan-pendedahan daripada awal, sekolah sekilanya, muziknya apa semua, walaupun tak banyak benda yang boleh dijadikan teladan, banyak dijadikan sempadan, tetapi sempadan-sempadan inilah mengajar kita untuk melangkah ke depan yang akhirnya di hujung-hujung usia ni, umur pun sekarang 57 kan. Dia sekarang saya ni terdidik dengan satu kata-kata ulama baru ni mengingatkan bahawa memang kita sering kena bertaubat atas kebaikan kita. Bukan atas kesalahan. Sebab dalam baik kita pun ada salah. Ya. Jadi saya bila kata-kata ulama tu saya terfikir pastinya kita ni, saya ni khususnya yang memang daripada jalan salah yang banyak, cuba nak buat baik pun pasti salahnya banyak. Jadi masa sepanjang kita buat raihan, buat apa, ialah macam umpamanya duit yang guna untuk infak 3 juta pada masjid. Kebetulan sedirit rumah dia ada janda 9 orang tak ada makanan. Benda tu benda baik. Tapi adakah baik tu, dia kena tobat atas baik dia tu, sebab baik dia tu tak jelas sebab ada 9 orang kelaparan rupanya. Jadi maksudnya baik yang kita rasa baik kita pernah buat, macam khusus saya dah buat, mungkin banyak benda loopholes atau meng-create something yang kita tak perasan pun. Memang banyak kena istighfar khusus atas kebaikan yang kita buat, pasal dalam baik kita pun banyak salah, apatah lagi dalam salah. Istighfar atas benda baik yang kita buat. Okey, jom kita pergi tengok anak-anak yang tengah manah tu, bang. Jom. Amin nak cuba tak? Boleh try juga. Tapi bagi contohnya untuk saya, untuk anak-anak muda yang nak menceburkan diri dalam industri ni, apa nasihat Abang Farihin pada mereka? Industri nasyid ke mana? Industri seni. Seni. Alhamdulillah, seni itu berkembang dalam suasana apa pun. Hatta dalam workshop kereta pun ada seninya. Ya, betul. Jadi maksudnya kita pilihlah jalan seni yang selamat. Yang selamat tu maksudnya kita tak boleh jamin apa jalan pun pasti ada fitnah. Ada cabaran dia. Ada cabaran dia. Cobaan dia. Sebab itu dia tetap nanti benda tu dah akan balik pada tadi tu. Kalau kita sering beristighfar atas benda baik yang kita buat, baru kita ada check and balance, ada mizan. Sebab kadang benda-benda baik ni pun boleh ada comfort zone dia sendiri. Saya suka guna istilah comfort zone ialah zone selesa yang kita rasa saya dah correct 100%, itu masalah. Sebab Nabi sendiri yang maksum pun Allah tegur dia ketika dalam comfort zone. Comfort zone apa? Tengah melayan seorang pembesar Quraisy, kan? Datang orang yang susah, buta, nak minta. Itu kan tengah comfort zone tu. Jadi sebenarnya comfort zone inilah yang kita kena cari dan kena rungkai. Jangan kita berlama-lamaan. Masya-Allah. Hui. Saya punya disentap. Terima kasih banyak Abang Farihin atas nasihat tersebut. Dan pada semua para penonton Kalam Seni, semoga apa dikongsikan oleh Abang Farihin menginspirasikan kita semua bahawa perjalanan kita pilih pasti akan ada cobaan dan ujiannya. Yang penting kita bertaubat di atas kebaikan kita buat. Betul. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam Kalam Seni. Saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengok budak-budak. Nak try Boleh lah. Serius lah. Saya tunjuk kat Abang Amin Terus sikit dia tunjuk punya apa? Limbs apa semua. Assalamualaikum. Apa khabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum dari
yang ikhlas kami mengharapkan.